Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita pada malam ini dengan bacaan umur kitab Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk kita bertemu dalam sesi pada malam ini. Moga-moga semua dalam keadaan yang sihat walafiat, bersama dengan ahli keluarga yang tercinta insya-Allah. Jadi minggu ini adalah minggu yang ketiga setelah kita dah bincangkan pada 2 minggu yang lepas, dan minggu depan kalau ikut kepada pengajian kita adalah minggu yang keempat yang terakhir. Tapi insya-Allah kita akan berehat untuk 1 minggu sebab minggu depannya ialah Hari Raya Haji. Kemudian kita akan adakan sesi yang baru, iaitu kita akan bermula pada tanggal 27 hari bulan Julai 2021 insya-Allah. Nanti maklumat lanjut saya akan berikan menerusi email. Jadi itu perlukan pendaftaran sekali lagi lah. Nanti saya akan maklumkan bagi mereka yang nak teruskan, nanti just boleh maklumkan pada saya. Saya akan masukkan ke dalam list bagi kuliah yang akan datang lah insya-Allah. Jadi kita cuba usahakan sesi kuliah kita ni berlangsung secara mingguan lah insya-Allah. Mungkin kita rehat seminggu ataupun 2 minggu, kemudian kita akan teruskan. Moga-moga istiqamah lah kita semuanya insya-Allah. Baik. Jadi pada hari ini saya akan kongsikan, saya harap semua dapat lihat slides yang ada. Okey, boleh nampak tak slide dia yang ada? Boleh. Ya. Okey. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang baru daripada surah Al-Hujurat ayat ke-12. Surah yang ke-49 dalam Al-Quranul Karim. Ayatnya agak panjang sikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Baik. Allah Subhanahu wa taala firman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha mengasihani. Okey. Okey. Okey, baik. Saya ada terima soalan daripada DM, nanti saya akan kongsikan kepada semua. Saya rasa ni saya akan kongsikan pada akhir kelas nantilah insya-Allah. Okey, nanti harap dapat ingatkan saya kembali. Baik, terima kasih. Okey, jadi ayat ni berada dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Dan surah Al-Hujurat jadi surah Al-Hujurat ni dia surahnya tak panjang, dia surah yang agak pendek, dia cuma ada 18 ayat saja dalam ayat dalam surah tersebut, dan dia adalah surah Madaniyah. Surah Madaniyah ni kita dah kongsikan beberapa minggu yang lepas berkenaan dengan perbezaan antara surah-surah Makkiyah dengan surah-surah Madaniyah. Surah Makkiyah adalah surah yang turun dekat Mekah pada awal ketika Nabi SAW ditabalkan sebagai seorang nabi, iaitu
daripada Nabi berumur lebih kurang 40 tahun selama 12 hingga 13 tahun di Mekah. Nabi berdakwah kepada umat manusia pada ketika itu untuk mengenali Allah. Jadi kemudian diperintahkan oleh Allah untuk dia berhijrah pergi ke Madinah Al-Munawwarah, dan kemudian Nabi berada di Madinah selama 10 tahun. Dan ayat-ayat yang turun di Madinah ni dah lebih tentang hukum ahkam, tentang adab dan juga tentang etika, undang-undang, bagaimana Nabi nak meneruskan kehidupan sebagai seorang Muslim. Sekarang 13 tahun dah kenal Allah tu siapa kan? Nah, sekarang ni macam mana nak beramal untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu ayat-ayat Madaniyah. Dan surah Al-Hujurat adalah sebahagian daripada ayat-ayat yang turun di Madinah Al-Munawwarah. Jadi dalam surah ni ada 18 ayat saja, dan surah ini juga dikenali selain daripada perkataan Hujurat, dia dikenali sebagai surah adab dan juga akhlak. Kerana dalam 18 ayat ni dia membincangkan tentang adab dan juga akhlak seseorang. Jadi dia bahagikan kepada 3 tajuk yang utama dekat dalam surah ni. Satu, akhlak kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang nombor 2 adalah akhlak kita bersama kaum muslimin, dan kemudian yang nombor 3, akhlak kita bersama manusia secara keseluruhan. Maknanya semualah manusia. Maknanya tak kira siapa pun dia. Okey, saya cuba baca sikit dia punya surah dia. Surah dia adalah surah yang ke-49 daripada 114 surah yang ada dalam Al-Quran. Okey. Kalau ayat yang pertama dan juga ayat kedua dalam surah Al-Hujurat ni, dia bincangkan tentang bagaimana kita nak berinteraksi dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Antara ayat yang ada, ayat kedua tu Allah kata, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau tinggikan suara apabila engkau ni sedang berhadapan di dalam depan melebihi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah perintah Allah kepada kita manusia. Apabila kita berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh tinggikan suara kita melebihi daripada suara baginda Rasul. Jadi kalau Nabi berbual, Nabi berbicara dengan tone dia yang macam gini, tak ada orang yang boleh berada tone yang lagi atas. Dia kena lagi rendah. Okey. Apa berlaku pada zaman Nabi? Ada beberapa kisah, ada beberapa riwayat. Antara riwayat ialah apabila ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni orang Arab Badui ni dia kira macam orang yang dia ni tak berapa faham tentang konsep adab, akhlak bila berbual dengan Nabi. Jadi dia pun tak tahu status Nabi sebenar, berapa mulianya di sisi Tuhan dan sebagainya. Jadi dia ni datang daripada jauh, dia datang dia nak jumpa Nabi. Jadi dia pun tak panggil Nabi Nabi lah, dia panggil Nabi ni Muhammad. Jadi apa dia buat? Dia berada dekat luar rumah Nabi tu, dan rumah Nabi tu ada banyak orang kata tu bahagian-bahagian lah. Ada isteri Nabi ada rumahnya kat sini, ada yang isteri dia yang sebelah dan sebagainya. Jadi ada banyak macam langsir ataupun inilah penutup rumah-rumah tersebut. Jadi apa orang ni buat, dia terus pekik kata, "Oi Muhammad, kau boleh keluar tak?" Istilahnya macam gitulah bahasa kita. "Oi Muhammad, kau keluar sekarang, aku nak jumpa kau." Istilah macam gitu. Jadi daripada situ datang turun ayat Allah SWT, Allah larang perkara itu berlaku. Ada juga riwayat yang lain yang apabila ada beberapa para sahabat, antaranya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, apabila mereka ni tak bersefahaman tentang satu perkara, dia macam ada isu lah, ada kes, bila diorang bincang ni comes into argument, dan diorang datang kepada satu tahap yang mana mereka ni meninggikan suara, sehingga kan Nabi berada dengan mereka. Apabila Nabi nak kasih pandangan, suara Nabi tu tenggelam, tak didengari, sebab diorang dah pekik sana pekik sini. Jadi Nabi macam nak tahankan, sabarlah gini dan sebagainya. Mereka dah tak dengar suara Nabi SAW. Maka turun ayat Allah SWT. Allah kata, jangan kamu tinggikan suara apabila kamu berdepan dengan Nabi SAW. Persoalannya, kalau itu kita macam mana pula kan? Kita bukannya dapat berbual dengan Nabi kan? Jadi kat sini ada ulama ada membincangkan, apabila kita berdepan dengan hadis-hadis Nabi SAW,
apabila kita ni sedang berbual atau melakukan satu perkara, kemudian ada orang datang, tegur kita mungkin, kemudian dia kasih hadis dan sebagainya, kita kena hormat ataupun respect hadis tersebut tanpa kita macam menggunakan hadis tu untuk nak menjatuhkan orang pula. Kadang-kadang kita ni tak boleh ada sifat marah kan. Contoh kita contohlah kita buat satu perkara, kita semayang ke apa, dan kemudian bila kita dah habis semayang, tiba-tiba ada orang datang. Tadi awak buat solat tu ada salah sikit lah. Sebab hadis Nabi dia kata macam gini cara solatnya. Kita pula dengar tersentak kan. Cakap, kau ni siapa nak tegur aku kan? Tapi sebab orang tu cakap tentang Nabi, tentang hadis Nabi SAW, macam mana pun kita punya rasa macam kita betul ke, dia salah dan sebagainya, kita perlu ada respect dengan hadis Nabi SAW. Tapi kita jangan pula kita melawan dia dengan hadis yang lain. Kemudian kita gunakan hadis ni sebagai satu hujah untuk nak berlawan antara satu dengan yang lain. Itu dilarang oleh agama kita. Jadi hadis ni bukanlah untuk kita diperdebatkan, tapi hadis ni adalah untuk kita belajar dan kita memahami hukum hakam yang ada dan juga ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi the first part of surah Al-Hujurat ni dia fokus tentang akhlak kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kalau ada lain kesempatan kita boleh bincangkan lagi lah. Okey. Yang terakhir pula, yang nombor 3 tu adalah akhlak bersama manusia semuanya. Sebab dalam surah Al-Hujurat, kalau tak silap saya, ayat yang ke-13, di mana Allah SWT kata, Ya ayuhan nas, inna akhlaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam ayat ni, kita akan nampak banyak ayat, tak silap ada 5 ke ataupun 6 ayat, yang Allah mulakan dengan perkataan, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bila Allah mulakan satu ayat dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka dia akan datang satu perintah selepas perkataan itu, ialah fokus kepada orang yang telah beriman kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan ke atas kamu untuk berpuasa. Maknanya berpuasa ni satu kewajipan bagi orang yang dah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ni juga, ayat 12 ni, ya ayyuhallazina amanu, Allah mulakan wahai orang-orang yang beriman, istanibu katsiran minadh-dhann. Jauhkanlah diri kamu daripada sangkaan yang banyak. Jadi ini ibarat perintah kita Allah khususkan kepada orang-orang yang beriman. Tadi ayat kedua yang saya baca pun, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu tinggikan suara melebihi daripada suara Nabi. Jadi dia fokuskan kepada orang yang beriman. Tetapi dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah fokus kepada ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi maknanya dia bukan saja orang yang beriman, tapi tentang seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya aku, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan juga wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami telah ciptakan perbezaan kaum, perbezaan kumpulan, perbezaan kampung dan sebagainya. Orang-orang yang berbeza-beza daripada tribes yang berbeza dan sebagainya. Lita'arafu, untuk kamu saling kenal mengenali antara satu dengan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian Allah katakan yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bagi tahu bahawasanya cara kita berhadapan dengan manusia, berdialog, berakhlak dengan manusia itu perlu dalam keadaan sama rata. Yang penting mereka ni mempunyai satu sifat takwa ataupun satu sifat baik melakukan amal-amal soleh kepada kita. Tak kiralah dia ni orang yang mengaku Islam ke ataupun tidak, tapi kalau misalnya kata dia melakukan kebaikan kepada kita, kita di hadapan Allah SWT adalah manusia yang sama rata. Kita tak cakap dia bangsa ni dia lagi tinggi daripada kita, dia bangsa ni dia rendah sikit, tak ada. Semua adalah di hadapan Allah sama, tapi Allah yang mempunyai kelebihan, Allah yang maha mengetahui, menciptakan kita dalam keadaan yang berbeza-beza walaupun kita ni datang daripada sumber yang sama. Jadi ada juga bagaimana kita nak berinteraksi dengan manusia semuanya. Jadi pada ayat ke-12 ni,
kita akan fokus kepada akhlak kita sesama kaum muslimin. Iaitu kerana Allah gunakan perkataan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan saya hanya fokus kepada ayat 12 ini sahaja. Saya tak fokus kepada ayat-ayat yang lain. Tetapi secara keseluruhan surah ini dia fokuskan kepada adab dan juga akhlak kita berinteraksi dengan manusia lah. Jadi kita boleh belajar surah ini dalam masa-masa yang akan datang kerana dia sangat perlu untuk kita tahu apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang manusia. Okey? Jadi itu poin yang pertama yang ingin saya kongsikanlah kepada semua tentang surah Madaniyah ini, surah Al-Hujurat. Okey. Okey, sekarang fokus kita pada malam ini ialah berkenaan dengan isu ghibah. Ghibah ni, ghibah kat sini ghibah. Iaitu mengumpat. Saya rasa semua tahu apa maksud mengumpat Tak ada orang yang tak tahu apa tu Ustaz mengumpat, saya tak tahulah. Saya rasa semua dah tahu Okey, mengumpat itu kalau ikut kepada hadis Nabi SAW kat sini, tahukah kamu apa itu ghibah? Para sahabat berkata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, mengatakan, ini ghibah mengumpat mengatakan sesuatu perkara kepada saudara kamu yang dia tidak sukai. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Okay. Jadi ghibah secara ringkas, apabila kita kata mengumpat, secara ringkas adalah mengatakan sesuatu perkara kepada saudara kamu yang dia tidak sukai. Kita membicarakan tentang seseorang perkara yang pada dasarnya dia memang tak suka apabila nak dibincangkan. Contohnya mungkin ada di kalangan teman-teman kita yang ada sakit yang tertentu yang dia ini tak maklumkan kepada orang lain tapi dia cuma maklumkan kepada orang-orang yang rapat sahaja. Jadi kemudian kena pula orang yang rapat tu mungkin dia ada beritahu kepada orang lain. Kemudian bila dapat tahu, kemudian sampai pula kepada orang lain sampai ke tahap yang di mana orang yang mungkin tak berapa nak kenal dia pun dapat tahu. Kemudian dengan cara kita sampaikan tu pula macam ibarat macam merendah-rendahkan orang tersebut. Kan dia kata dia tu sakit, tak tahu jaga diri ke kan. Apalah suami dia, apalah isteri dia tak jaga dengan betul, apalah mak bapak dia kasih makan apa kecil-kecil dan sebagainya. Dah jadi satu perkara yang di mana dia cuba exposekan kekurangan orang tersebut. Jadi itu istilahnya mengumpat. Okey? Kerana pada awalnya memang kita tak suka apabila perkara itu diperkatakan di hadapan kita, apatah lagi di belakang kita di mana kita tak dapat lakukan apa-apa terhadap umpatan tersebut. Okey, jadi dalam ayat ini sahaja, surah Al-Hujurat ayat 12 ni, Allah ada bagi 3 larangan. 3 larangan yang kita tak boleh lakukan. Yang pertama ialah larangan untuk bersangka buruk. Ijtanibu, Allah katakan kat sini, ijtanibu. Dia kata jauhilah ataupun hindarkanlah kebanyakan daripada zon, daripada sangkaan. Daripada sangkaan. Zon ni kita boleh kata sangka buruk ataupun kita kata rumors. Boleh kata tak rumors lah. Macam betul ke tak betul jadi ke tak jadi? Aku dengar-dengar istilahnya. Aku dengar-dengar. Kan selalu orang katakan, aku dengar-dengar benda ni jadi lah. Benda ni tak jadi lah. Aku dengar-dengar dia tu dah putus. Aku dengar-dengar dia tu dah kahwin balik. Macam itu istilahnya lah. Dia benda-benda yang ada sangkaan. Benda-benda yang ada sangkaan. Allah kata jauhilah perkara ini kerana sebahagian atau mungkin kebanyakan, majority, inna ba'dah ni sebahagian, boleh kita katakan majority ataupun kebanyakan daripada zon sangkaan-sangkaan ni adalah dosa, adalah al-ithm. Ithm ni kira dosa. Okey. Dalam perkataan bahasa Arab juga, perkataan dosa ni dia ada banyak perkataan. Okey. Dalam bahasa Arab. Ada Allah gunakan perkataan ithm, ada Allah gunakan perkataan
al-khati'ah. Ada Allah SWT gunakan perkataan as-sayyi'ah, atau ada juga Allah gunakan perkataan junah. Ada juga Allah SWT gunakan perkataan apa Allahumma shalli ala Muhammad. Saya lupa ada lagi satu perkataan. Jadi dalam Quran ada banyak fahisyah. Itu pun salah satu daripada perkataan maksud dosa. Okey. Jadi kalau kita kata khati'ah tu dia satu perkara yang salah. Salah tu macam mana? Contohnya kita perlu buat macam ini tapi kita buat selain daripada tu. Dia salah lah. Ada salah. Tu dinamakan sebagai khati'ah, dosa. Tapi kalau Allah gunakan perkataan ism dekat dalam Quran, ism alif ta mim ni, dia bermaksud satu perkara yang jijik. Yang satu perkara yang tak baik. Dan Allah juga gunakan perkataan fahisyah. Fahisyah ni pun satu perkara yang jijik, perkara yang tak baik, yang tak sepatutnya sebagai seorang muslim lakukan perkara tersebut. Contohnya bab zina. Jadi zina ni Allah gunakan perkataan fahisyah, ataupun ism, satu perkara yang jijik yang sepatutnya kita elakkan diri. Dia ada satu salah yang kita buat tu, salah tu sebab memang kita tersilap ataupun tersalah. Ada masa kita kata salah tapi level salahnya tu agak rendah daripada yang ism ni. Jadi kalau ism ni dia satu perkara yang kalau boleh kita nak kena elakkan diri kita daripada lakukan. Okey. Jadi Allah kategorikan buruk sangka ni is part of satu benda yang jijik. Satu benda yang perlu kita elakkan. Okey. Itu yang pertama, larangan untuk kita bersangka buruk terhadap saudara-saudara kita. Ini untuk orang yang beriman tau. Ya allazina amanu, hai orang yang beriman. Jadi ada juga dalam satu hadis saya ada baca, kan? Nabi pernah kata, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhul iman ila qalbihi. La tattabi'u auratal muslimin fa innahu man ittaba'a auratal muslimin fadahahu Allah fi qa'ri baitihi. Nabi sendiri ada sebutkan dalam satu hadis, dia kata ya ma'syar, wahai orang-orang man amana bilisanihi, yang di mana dia ini beriman atas lidah saja. Jadi level iman seseorang tu dia berbeza-beza. Dan Nabi kategorikan ada orang yang dia ni cuma beriman atas lidah. Jadi ini satu statement yang beratlah bagi orang yang beriman. Kita tengok orang tu baik je kan, tapi dia beriman atas lidah je. Bermaksud amalan dia tu kurang, hatinya kurang kan. Depan orang dia baik, luar belakang orang dia melakukan kejahatan dan juga kesalahan dan sebagainya. Jadi ada orang yang beriman tu tapi di atas lidah je. Jadi dalam ayat ni Allah SWT dia fokuskan kepada orang-orang yang beriman, tapi level orang beriman ni berbeza-beza. Jadi ada yang mungkin terjerumus dalam melakukan kesilapan dan juga kesalahan seperti berburuk sangka. Jadi kita doakan kalau boleh kita elakkanlah daripada perkara itu ada dalam diri kita sehingga kan kita ni suka berburuk sangka dengan orang lain. Okey. Kita tak nak dilabelkan sebagai orang yang beriman hanya di atas lidah saja tapi tak masuk dekat dalam hati apabila kita beriman kepada Allah. Okey. Itu nombor satu, larangan untuk bersangka buruk. Nombor dua, wala tajassasu, dan larangan untuk mengintip. Larangan untuk mengintip ni maknanya dia jadi spy lah. Jadi spy lah kan. Dia kalau bahasa kita gunakan macam mana, dia bukan saja dia ni macam suka tengok tepi kain orang lah istilahnya. Tengok tepi kain orang, dia selalu cari salah orang, dia cuba carilah, dia cari kan. Orang tak ni pun dia korek kan. Tak tahulah mana dia cari. Kalau zaman sekarang ni kita nak cari salah orang bukan susah kan, senang kan. Lagi-lagi zaman circuit breaker ni. Zaman circuit breaker, zaman COVID, mana orang banyak duduk rumah, banyak orang mungkin tak ada kerja sangat dan sebagainya. Jadi mereka ambil peluang masa lapang ni untuk mencari kesilapan orang. Jadi orang, contoh artis-artis 10 tahun punya cerita yang dulu semua dia korek. Cerita 10 tahun, cerita 15 tahun yang lepas, dia pernah cakap ni, dia pernah cakap ni, cakap ni. Cakap tengoklah orang dia macam ni. Padahal orang tu dah lama dah bertaubat pada Allah ke, dia dah tak buat lagi semua benda tu. Tapi sebab dia dah tak ada kerja,
Jadi dia cari lah. Dia cari lah, dia spy, dia tengok kan apa dia buat. Oh, 10 tahun lepas dia cakap ni, 10 tahun lepas dia buat ni, dia buat ni, buat ni dan sebagainya. Jadi kemudian dia tunjuk kepada orang, tengoklah macam gini ke manusia macam ini dan sebagainya. Jadi dia macam istilahnya tak ada kerja lah. Jadi Allah larang untuk kita lakukan perkara tersebut. Larangan untuk mengintip. Okay? Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan kamu mengumpat ribah. Ribah kat sini datang daripada ni yaghtab. Yaghtab ni datang daripada perkataan ribah juga. Wala yaghtab, jangan kamu mengumpat antara kamu. Di antara kamu. Maknanya antara kita lah, kita ni kita cakap pasal si fulan ataupun cakap pasal si fulana, cakap pasal lelaki tu, cakap pasal apa perempuan tu, cakap pasal suami orang, cakap pasal isteri orang dan sebagainya. Kita mengumpat pasal orang. Okey. Kenapa tiga benda ni? Sebab tiga benda ni dia berturutan. At first kita akan dengar rumus. Kan? Contohnya kita kat office, tiba-tiba orang cakap, kau dengar cerita pasal date tu tak? Aku macam dengar-dengar lah. Aku macam dengar-dengar dia ni dah putus tunang. Contohnya lah, istilahnya gitu. Aku dengar-dengar. Jadi bila macam, kau dengar kat mana? Aku tak tahu, aku lupa lah. Tapi itulah, aku ada dengar macam gitu. Jadi bila dia dah ada that sangkaan, dia akan investigate lah. Dia akan buka Facebook, dia akan scroll daripada bawah daripada atas ke bawah cari. Tak ada dia cari dekat IG, kemudian IG story dia semua dia cari archive ke mana. Kemudian dia pergi kat orang ni, daripada orang dia tak follow orang tu, dia follow orang tu. Kemudian dia pergi kat kawan dia pergi kat kawan dia tengok ada tak cerita ni. Dia akan korek sampai dia jumpa benda tu. Wala tajassasu, kan? Dia dah korek, dia dah intip semua, kemudian baru dia akan, betul lah apa kau cakap, dia macam ni, cerita dia gini. Dia macam gini, orang tu cakap gini, macam ni. Jadi, dia sebenarnya bersangkutan. Okay? First, kita ada sangkaan. Nombor 2, kita akan mengintip. Nombor 3, kita akan mengumpat. Saya tadi baru ada berbincang dengan isteri saya nak kasih gambaran macam mana supaya kita semua mudah untuk faham. Dia ada satu tafsiran saya baca daripada kitab Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar. Dia kasihkan daripada bentuk pemerintah dengan rakyat, tapi saya rasa dia mungkin terlalu tinggi ataupun terlalu deep dia punya perbincangan, jadi saya cuba kecilkanlah. Dalam hubungan rumah tangga kadang-kadang kita ni ada masalah-masalah yang tertentu lah. Kita mungkin ada problem dengan suami kita atau problem dengan isteri kita dan sebagainya. Tapi dalam bacaan ayat ini katakan kita ni dilarang untuk kita buat 3 perkara. First kali kita bersangka buruk, nombor 2 kita mengintip dan nombor 3 kita mengumpat. Okey. Apa yang berlaku kalau kita melakukan perkara ini? Sebab ada hadis Nabi SAW katakan innal amira idza bataghal ghibah fin nasi afsadahum. Sesungguhnya jika ada seorang ketua itu dia ini dapatkan spy ataupun dia cari kesilapan orang terhadap manusia, afsadahum, dia akan menghancurkan keadaan. Contohnya mungkin kita ni dengar desas-desus tentang pasangan kita daripada orang lain. Contohnya mungkin jiran kita ke, kawan kita kat kerja ke atau macam aku dengar suami kau macam gitu, aku dengar isteri kau macam gitu dan sebagainya kan. Jadi dia akan mula macam itu. Jadi bila kita ada sangkaan macam itu, macam betul ke mana kau dengar ni? Bila kita percaya dengan orang tu, kita akan curious. Bila kita akan curious, kita akan cuba mengintip. Mengintip bukan bermaksud macam suami isteri ni tak boleh intip. Tapi suami isteri ni dia macam dah hilang trust. Dia dah hilang kepercayaan. Jadi apa dia buat? Mungkin dia assign orang untuk spy suami dia ke ataupun isteri dia ke, ataupun dia mula rasa curiga, dia start to check handphone lah, check apalah dan sebagainya kan. Jadi dia dah sampai kepada level tajassus lah, dia mencari kesilapan lah. Kemudian dia sampai ke tahap bila dia dah tahu kan, dia akan cuba mengumpat. Kadang-kadang bila dia ni mencari, kadang-kadang tak ada salah apa pun. Tak ada salah apa pun mungkin dia expect dia buat salah sekian banyak, tapi sebenarnya dia tak buat banyak itu, dia buat sikit je mungkin. Tapi disebabkan dia dah ada konsep nak cari kesalahan, kesilapan,
dia akan dapat, bila dia dah dapat, dia akan sampai kepada tahap dia mengumpat, maknanya dia kongsikan pula kepada orang-orang lain. Dia kata, tengoklah suami aku macam itu ataupun isteri aku macam itu dan sebagainya. Jadi bila perkara itu berlaku, kan, bila perkara itu berlaku, maka satu pihak pasangan tu dia dah hilang trust kepada satu pihak yang lain, dan satu pihak lain akan rasa takut ataupun fear dengan keadaan satu pihak pula. Jadi bila ada konflik daripada sudut emosi antara suami dan juga isteri, maka keluarga tu akan punah ranah, akan berpecah. Sedangkan pada awal mungkin tak ada apa-apa isu pun. Tapi bila kita tersangkut dengan sangkaan orang terhadap pasangan kita. Jadi sebab tu kita kalau boleh kita perlu elakkan kalau orang cakap, saya dengar suami awak ni, saya kata tak, saya tak dengar apa-apa. Macam itu. Sedangkan dalam kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kan ada berlaku pertelingkahan antara Nabi SAW dan juga isteri Sayyidatina Aisyah. Tapi tak ada sampai ke tahap di mana Nabi bersangka buruk dengan Sayyidatina Aisyah. Dia belum sampai ke level tu. Tapi di semua level, dia bila dengar dan benda tu orang dah mula sampaikan berita yang buruk tu, fitnah tu. Okay. Tapi Nabi tak percaya dan Nabi pun tak mengintip-ngintip, dia tak cari korek dan sebagainya dan mengumpat pada orang dan sebagainya, tidak. Tapi kat situ menunjukkan kepada kita bahawasanya daripada sangkaan yang awal tu yang akan membawa kepada kehancuran rumah tangga. Dah hilang trust, dah tak percaya suami, dah tak percaya isteri dan sebagainya. Jadi sebab tu Allah SWT amat-amat menitik beratkan tentang isu ni. Jangan sampai kita ni, dan ini adalah ayat yang fokus kepada orang yang beriman, jangan sampai kita ni cuba nak mencari kesilapan orang Islam kita sendiri sehinggakan hubungan kita retak kan. Pada asalnya mungkin dah tak ada apa-apa kan, tapi sebab kita ni suka mencari korek, istilahnya cari isu, rumors, nak melodikan orang dan sebagainya, hingga kan dia akan menghancurkan hubungan kita sama umat Islam. Okey. Jadi itu tentang ribah yang nak dikatakan dekat sini. Tapi fokus saya ialah bukan tentang ribah saja, tapi saya nak kongsikan ayat ni. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Okey. Tengok ayat ni Okey. Allah Subhanahu taala dia katakan ayuhibbu ahadukum. Bukankah engkau ni suka? Ni kalau kita terjemahkan macam ni. Bukankah engkau ni suka antara kamu ahadukum, di antara kamu, among yourself, okey, ayyakula, untuk kamu memakan lahma ni daging, akhihi, saudara kamu. Mungkin kita punya akhi ni dia bukan adik-beradik je tau. Akhi ni dia kira saudara lah. Saudara, sama orang yang kita kenal, orang yang kita rapat, orang yang kita sayang, our family members, mungkin our close friends, our colleagues dan sebagainya. Ini adalah kawan-kawan yang rapat-rapat ataupun teman-teman yang rapat-rapat. Okay? Maitan, dah meninggal, dah mati. Maknanya dia ni kira bangkai. Okay, bangkai. Fakarihtumu, maka sesungguhnya pasti, confirm kamu akan membencinya. Okay, membenci untuk apa? Membenci untuk makan lah. Benci untuk makan. Okay. Kalau saya baca ayat ni betul-betul dan cuba kalau kita kaji benda ni betul-betul kita tengok Allah SWT dalam this sentence, Allah memulakan perkataan suka, yuhibbu, suka. Okay. Dan yuhibbu ni kalau kita manusia, kita ada naluri yang natural, secara nalurinya kita akan suka kepada perkara yang baik-baik. Secara nalurinya manusia yang waras, yang kira manusia biasa, secara nalurinya dia akan suka kepada perkara yang baik, perkara yang wangi, perkara yang sedap, perkara yang lazat, orang melakukan kebaikan kepada dia dan sebagainya. Itu naluri manusia. Saya yakin juga tak ada yang kat sini yang suka dengan bau-bau busuk. Cakap, Ustaz, saya memang suka bau-bau busuk ni.
Saya tak boleh tahan bau wangi, tak ada. Ustaz, saya suka apa? Saya suka makan mentah-mentah contohnya. Saya suka orang pukul saya. Secara naluri orang tak suka macam itu. Tapi apa yang orang suka, saya suka dengan makanan yang lazat-lazat. Contohnya saya suka makan ayam ke, saya suka makan daging ke. Dan yang penting yang lazat, yang dimasak dengan baik, dimasak dengan rapi, ada rempah-rempah dia yang tertentu, kan ada sambal-sambal, kicap ke apa dan sebagainya. Yang maknanya makanan yang sedap. Saya suka orang berkata baik dengan saya. Maknanya dia suka dilayan dengan mesra. Kalau kita pergi mana-mana lah, kita pergi hotel ke, pergi apa, kita akan disambut kan. Dan itu adalah gambaran syurga sebenarnya. Bila kita nak masuk syurga ni, kita akan disambut secara meriahnya. Jadi kita happy. Orang bukakan pintu, orang senyum pada kita, orang say, good morning sir, good morning madam, kan, good evening, have a good day dan sebagainya. Itu ada kata-kata yang baik. Secara nalurinya manusia semua suka benda tu. Okay. Jadi Allah gunakan dengan perkataan suka. Tapi perkataan suka dengan makan bangkai, dia ada satu benda yang kontradik. Perkara yang kontradik. Tak ada orang cakap saya suka makan bangkai. Tak ada orang suka. Okay? Dia Islam ke, dia tak Islam ke, dia tak akan suka makan bangkai. Okay? Dia tak akan suka makan bangkai. Dia makan makanan yang macam contoh binatang yang tak halal dimasak dengan sempurna, itu lain cerita. Okay? Itu kita tak bincangkan. Tapi kalau makan bangkai, maknanya contoh dia ada nampak binatang tengah jalan mati ke, kan, kena langgar dan sebagainya, dia ambil daging tu, dia makan begitu je. Tak boleh. Secara naluri itu bukan perkara yang waras untuk kita lakukan. Okay? Jadi benda tu orang tak suka, tapi sepatutnya Allah kena kata kat sini yang benci ni kena tak sini lah. Baru that sentence betul kan? Tapi Allah gunakan kau suka tak? Dia ibarat macam satu sindiran ataupun macam satu cara di mana Allah nak bagi tahu perkara ni terlalu jijik. Perkara ni terlalu jijik sehingga kan dia nak bagi gambaran kepada kita, engkau ni tak ada akal ke nak fikir benda tu, istilahnya lah. Itu bahasa dia lah katakan. Okay? Kau suka ke makan bangkai orang? Kan? Jadi macam kan suka dengan makan bangkai kan macam kontradik. Kalau Allah mungkin kalau kita kata kau benci ke nak makan bangkai? Bencilah. Tapi macam tak kena kan bahasa dia. Tapi kau suka ke? Ibarat macam satu penekanan, satu penekanan tentang jijiknya amalan tersebut lah. Okay. Jadi, kalau kita go one by one pun, kita first suka antara kita, kamu makan. Naluri manusia, semua manusia suka makan. Tak ada orang yang tak suka makan. Saya ni saya tak suka makan. Tak ada, mesti suka makan. Cuma makan banyak, makan sikit, makan apa sihat ke tak sihat tu berbeza. Semua orang suka makan. Tapi bila cakap suruh makan daging ni pula kita mungkin ada yang suka makan daging, ada yang tak suka makan daging, betul tak? Ada orang mungkin lebih kepada tak makan makanan binatang, dia vegetarian. Dia ada vegetarian ataupun mungkin dia konsep dia vegan dan sebagainya. Tapi saya ada belajar beberapa bulan yang lepas jugalah, saya ada tanyakan kawan-kawan saya semua. Dia ada buat kajian tentang pemakanan Nabi SAW. Nabi ni kalau ikut kepada hadis-hadis kan, Nabi jarang makan daging. Daging tu kira macam satu luxury dalam makanan Nabi SAW. Okay? Ada sampai ke tahap yang di mana orang kata Nabi ni sebenarnya vegetarian. Dia makan buah, makan sayuran, dan dia jarang makan daging. Okay? Tapi orang katakan Nabi pun makan daging. Daging kan sunnah kan. Makan daging kambing lagi. Dan kan sunnah lagi nak musim korban ni. Dan kan sunnah makan daging kan. Okay. Ada riwayat hadis ceritakan Nabi ni dia suka daging, kalau kita kata daging kambing kan. Nabi suka makan bahagian bahu kambing. Bahu kambing ni, dia macam tulang dia macam sengit ni. Kat situ dia ada macam daging-daging macam lain-lain. Dia macam sikit-sikit. Yang Nabi suka makan bahagian situ. Dan amount daging yang ada dekat bahagian tulang tu is very minimal. Sikit je, tak banyak.
dia bukan macam ribs ke ataupun apa, tak, bukan daging yang besar-besar, tak, yang dia sikit-sikit tu. Dan Nabi suka makan bahagian tu. Dan kebiasaannya Nabi bila makan, Nabi akan ambil yang lain semua Nabi akan bagi kepada para sahabat untuk makan. Itu Nabi SAW. Nabi tak makan banyak daging. Okey. Tapi bukan bermaksud makan daging itu salah. Kalau daging itu halal, halal lah. Kan? Sebab saya juga hari itu ada belajar buat kajian, kita ni manusia berbeza dengan binatang-binatang, boleh kita gambarkan dari sudut gigi kita lah. Okay. Kalau kita tengok binatang-binatang herbivore ni binatang-binatang yang makan sayur-sayuran. Kambing, lembu, unta, apa lagi binatang-binatang. Kalau kita nak bandingkan, kita tengok gigi diorang. Kita tengok kambing ni gigi, lembu ni gigi diorang semua straight. Semua straight, betul tak? Tak ada gigi yang tajam-tajam. Kalau kita tengok binatang carnivore ni macam ni lah, rimau, buaya, singa, leopard dan sebagainya. Gigi diorang semua tajam. Tak ada yang straight. Semua tajam-tajam, carnivore. Tapi kalau kita manusia, kita ni omnivore. Kita tengok gigi kita, yang ada gigi lagi lah. Saya rasa semua ada gigi lagi kan. Kita tengok gigi kita, ada yang straight, ada yang tajam. Jadi bermakna kita sebenarnya kita perlukan sayur-sayuran, kita juga perlukan daging, protein. Kita perlukan kalsium, kita juga perlukan protein untuk kita survive secara sihat lah. Tapi kalau lembu, kambing, diorang tak nak daging. Diorang cuma makan sayur-sayuran je. Tapi kalau carnivore kan, binatang-binatang tu, dia cuma nak makan daging je. Dia cuma tangkap daging je. Okay? Jadi kalau kita daging pun nak, kita kita sayur-sayuran pun perlu. Jadi itu kita kata healthy plate kita. Okay. Jadi secara naluri manusia semua suka makan. Tapi kalau daging kita dah mula ada perbezaan lah, ada suka, ada tak suka. Tapi bila Allah gunakan perkataan akhihi, dah tak ada isu dah. Tak ada orang suka makan daging saudara. Kita daging binatang mungkin kita ada perbezaan lah. Ada nak makan, ada yang suka, ada yang tak suka. Ada yang makan kambing je, ada yang makan lembu je, ada yang makan ayam je. Dia tak suka red meat, dia suka white meat je. Kan? Ada berbeza. Tapi bila kata daging saudara kita, dah tak ada isu. Semua orang tak suka. Semua orang tak suka. Tak ada yang kata saya suka makan daging kawan saya. Tak. Dan akhihi ni nak kena faham. Akhihi ni bukan saja saudara mara kita yang macam sepupu, sepapat kita dan sebagainya. Tak. Orang-orang yang rapat dengan kita. Maknanya bayangkan yang kita makan tu adalah daging isteri kita, daging suami kita, daging anak-anak kita, daging mak bapak kita, daging adik-beradik kita. Orang-orang yang kita kenal. Orang-orang yang kita kenal. Tengoklah kalau kat sebelah kita tu ada isteri kita, ada suami kita, tengok muka dia, bayangkan kita gigit daging dia. Gigit badan dia. Itulah kita makan. Okay? Dan itu bila secara logik kita fikir macam, aku tak sanggup lah. Kan? Dia mati, duduk balik pun aku tak akan makan orang dia lah. Kan? Dan kemudian tambah lagi, maitan pula. Dah mati tu. Dan bila saudaranya rapat dengan kita, meninggal dunia, kita adalah orang yang mungkin sangat sedih kehilangan orang tersebut. Tapi bila dah sedih hilang, sekarang ni kita makan dia pula. Macam kita dah tak berperi kemanusiaan. Dah tak berperi kemanusiaan. Macam apa engkau ni? Contoh yang meninggal ni adalah abang kau je. Tapi engkau makan abang kau. Sepatutnya kan kita belajar untuk bersihkan, kafankan, solatkan, tanamkan dengan sempurna. Tapi ni kita rosakkan badan si mati itu. Jadi ibarat macam orang yang tidak mempunyai akal, yang tidak waras dalam melakukan perkara itu, apabila kita ambil daging yang kita makan. Jadi ini satu gambaran yang nak menunjukkan macam orang yang memakan daging bangkai manusia ini ialah orang yang tidak waras, tidak berperi kemanusiaan, yang sudah hilang akal, dan dia ni dah lari daripada keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ayat ini Allah turunkan kepada ya ayyuhallazina amanu. Tadi mulanya ya ayyuhallazina, wahai orang-orang yang beriman. Jadi
nescaya kita akan confirm benci. Dan Allah katakan dalam tu, memang confirm kau tak suka punya. Confirm tak suka. Tak ada, there are no two ways about it. Tak ada orang kata macam, saya okey lagi kalau nak makan. Tak ada. There are no two ways about it. Jadi ini nak tunjukkan betapa jijiknya amalan al-ghibah itu sendiri. Dan apabila kita tahu tentang perkara itu, kita belajar tentang sangka buruk, kita belajar tentang mengintip, kita belajar tentang mengumpat dan sebagainya, saya yakin itu adalah satu perkara yang mungkin dalam kehidupan kita ada berlaku di dalam circle kita. Sama ada keluarga kita sendiri yang melakukan, ataupun adik-beradik kita, ataupun saudara mara kita, ataupun mungkin diri kita sendiri pernah terjerumus dalam kancah dosa ni, pernah melakukan perkara tersebut. Okay? Tetapi kita lihat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu syair daripada Abu Al-Atahiyah, dia mengatakan Allah telah berlaku baik. Allah telah berlaku baik kepada kita semua, okay, dengan menjadikan dosa-dosa kita tidak berbau. Jadi macam bayangkan kalau setiap dosa yang kita lakukan ada keluar bau. Rasa-rasa bau badan ni macam mana? Dah bau badan busuk kan, lepas tu nak makan lagi badan tu. Jadi bayangkan orang yang bangkai ni, dia kalau kata kita sayang orang tu macam mana pun, kalau dia dah meninggal dunia, kita tak akan simpan dia dalam rumah kan. Sayang sangatlah kita simpan dia dekat rumah kan, biar kita tidur sebelah dia sebagainya. Tak, bau dia akan naik, badan dia akan jadi rosak, sejuk kan, akan jadi inilah benda yang tak baik lah. Jadi dia nak kena ditanamkan, kemudian bila dah ditanamkan pun dia akan dimakan oleh cacing dan sebagainya. Jadi satu gambaran yang buruk yang Allah SWT tunjukkan terhadap dosa apa? Bukan dosa bunuh orang, bukan dosa berzina ke, berjudi ke, tidak, tapi dosa apa? Kita umpat tentang kawan-kawan kita. Jadi subhanallah, ni satu, bila kita mendalami perkara ini, kita nampak betapa jijiknya amalan inilah yang Allah SWT gambarkan dalam Al-Quran. Jadi sebagai rahsia kenapa Allah gandingkan perkataan ghibah ni dengan memakan mayat saudara, yang pertama adalah isyarat betapa buruk dan jijiknya perbuatan mengumpat. Manusia secara waras tidak sanggup dihidangkan apa-apa bangkai sebagai makanan. Jadi kita sebagai manusia, kita tak akan sanggup nak makan bangkai binatang, apatah lagi bangkai manusia. Apatah lagi manusia, apatah lagi saudara kita yang kita kenal, yang kita rapat, yang kita makan badan dia, kita makan mata dia, makan hidung dia dan sebagainya. Kemudian nombor dua, perbuatan ini akan mencarik dan menghancurkan maruah seseorang sebagaimana dia menghancurkan daging ketika ia dah makan. Jadi kalau saya harap lepas ni tak ada yang mungkin muntah-muntah ke apa kalau nak makan daging. Dia gambaran dia bagikan, contoh kalau kita tengah makan daging tu, kalau besar kan, meat dia besar, kita nak perlukan pisau, perlukan garpu untuk kita potong. Bila kita mengumpat, dia ibarat kita macam mencari dan kita menghancurkan maruah saudara kita. Kita macam potong-potong badan dia, kemudian kita makan. Potong-potong badan ni kita makan. Potong-potong makan. Macam kita potong daging ketika kita nak makan. Potong kecil, kemudian kita makan, mudah untuk hadam. Jadi bila kita mengumpat, ibarat kita mencari dan kita menghancurkan badan-badan saudara kita. Kemudian seterusnya, si pengumpat telah mencemarkan harga diri saudaranya sewaktu ketiadaannya, sama seperti memakan daging mayat saudaranya setelah ketiadaan rohnya daripada jasad. Jadi bila kita mengumpat pada orang, kita mencemarkan harga diri dia sewaktu ketiadaan dia. Sama seperti kita makan daging mayat saudara, yang mana memang dalam badannya tu dah tak ada roh. Jadi macam badan dah tak ada roh, kita ambil, kita rosakkan. Sama seperti bila dia tak ada, kita rosakkan dia punya harga diri dia, maruah dia. Bila kita ngumpat pasal orang, benda yang waktu tu orang tak ada, kan, maruah dirinya akan jatuh. Nanti bila dia datang pada waktu tu, mungkin orang dah pandang serong terhadap orang tersebut. Jadi harga dirinya akan jatuh tanpa dia ni melakukan apa-apa di hadapan orang tersebut, kerana dengan mulut si pengumpat tersebut. Kemudian yang mengumpat, orang yang diumpat itu tidak mampu untuk memberikan jawapan kepada umpatan itu, maka ia diumpamakan dengan mayat yang kaku yang tidak dapat mempertahankan dirinya. Jadi gambarannya ialah kenapa dengan mayat, kerana bila mayat tu dia dah meninggal dunia, dia dah kaku terbaring, dia tak mampu nak buat apa-apa. Kita kalau jumpa mayat,
kita pukul ke, kita apa, kita tanam dia sebagainya, dia tak akan ada any reaction. Begitu juga gambaran orang yang tak dapat react apabila berkata sesuatu tentang dirinya. Kerana dia tak ada itu. Jadi dia tak boleh buat apa lah. Jadi tu gambaran dia. Okay? Saya pernah nampak ada satu video viral ke apa ya, orang angkat jenazah sekali jenazah jatuh, kan? Jenazah jatuh tu terbuka keranda, mayat masih macam itu juga terbaring, tak buat apa-apa. Padahal kalau jatuh sakit kan, tapi sebab dia dah meninggal, jadi kalau dia jatuh tak apa-apa, tak apa, orang just angkat balik kemudian letakkan dekat kuburan. Jadi itulah gambaran bagi orang yang mengumpat dan dia tidak orang yang dia umpatkan itu tidak ada bersama-sama dengan dia kerana dia tak dapat defend diri dia sendiri. Okey. Okey, yang terakhir, sekarang kita dah tahu kan orang tu umpat. Sekarang mungkin ada orang tanyalah, kata Ustaz, sekarang ni okeylah kita bukan nak umpat, tapi kalau misal kata dia sendiri yang tunjukkan kekurangan dia, lagi-lagi dengan zaman musim social media ni kan, kita nampak orang buat ni, orang buat tu kan, dia sendiri yang jatuhkan maruah dia, dan apa kita nak buat sekarang? Kan, salah ke kita bila kita cakap pasal dia, sedangkan dia sendiri yang memalukan diri dia sendiri. Okey. Bila dia memalukan dirinya sendiri, itu adalah antara dia dengan Tuhan. Itu nombor satu. Okey. Kalau misal kata kita ni, katalah kita kata istilahnya nak mengumpat dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan. Contohnya kita nampak satu orang tu dia melakukan kesilapan dan dia tunjukkan satu dunia dekat dia punya posting lah kat social media dia, dekat Instagram ke kat Facebook. Okey. Kalau kita dengan niat ikhlas nak merubah keadaan, yang terbaik adalah kita tegur dia dengan hikmah di hadapannya sahaja. Jumpa dia, mesej dia, cakap, saya nak jumpa awak sekejap boleh tak? Ataupun saya nak cakap dengan awak something boleh tak? Harap jangan kecil hati. Yang mana conversation tu adalah private antara kita dengan dia. Sebab niat ikhlas kita nak merubah keadaan. Kalau mengumpat, kalau niat dia bukan itu. Niat dia just untuk nak mensensasikan keadaan. Okay? Tapi bila kita dengar keburukan terhadap saudara kita, apa yang kita boleh buat ialah kita jumpa dia dan tanya apakah sebab dia buat begitu dan sebagainya, kemudian tegur dengan hikmah. Itu adalah ajaran agama kita. Okey. Bukannya dia buat itu, message, dia forward message kata, kau tengok ni apa dia buat. Kemudian dia forward dekat grup sebelah, dia forward kat grup sebelah, forward sehingga kan semua orang dah tahu, daripada yang tak kenal pun jadi kenal. Kemudian kita katakan niat kita ikhlas nak ubah, tapi tak pernah nak berbual dengan orang yang buat salah. So itu bukan satu teguran yang berhikmah. Teguran yang hikmah ialah kita go direct with them dan kita nasihat secara personal. Okay? Jadi bila kita dah tahu kita terjerumus dalam ribah ini, yang pertama apa yang kita buat ialah kembali bertaubat kepada Allah. Jadi dalam ayat surah Al-Hujurat tu yang ayat seterusnya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kemudian Allah kata wattaqullah, kemudian bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Bertakwa tu daripada sudut bertaubatlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah menerima taubat dan Maha menyayangi, Maha mengasihani. Jadi Allah masih lagi boleh terima taubat kita kerana pada awalnya kita ni adalah ya ayyuhallazina amanu, orang yang beriman. Jadi bila kita dah involve dalam this, bertaubat pada Allah. Okey, minta maaf dengan Allah, minta ampun dengan Allah, kemudian minta maaf dengan orang yang kita lakukan. Kita minta maaf lah, aku ada tercakap pasal kau dan sebagainya, aku dah tak buat lagi, ataupun mungkin kau dapat maafkan aku dan sebagainya. Kita nak kena settlekan benda tu. Okey. Kemudian berkata baik ataupun diam. Kalau misal kata kita ni nak hindarkan diri daripada ghibah, kita kata baik, cakap baik, ataupun kita just diam saja, jangan cakap apa-apa. Kalau kita dapat tahu pun buat bodoh. Buat tahu pun buat bodoh. Kalau misal kata orang tu buat salah, itu hak dia antara dia dengan Allah, antara dia dengan Tuhan. Tak semua kesilapan dan juga kesalahan orang perlu kita betulkan. Tak semua. Okey. Fokus on diri kita, perbetulkan diri kita. Kalau kita habiskan masa untuk kita bermuhasabah tentang kekurangan diri kita sendiri,
kita tidak akan ada masa untuk mencari kekurangan orang lain. Tapi sebab kita merasakan kita ni tak ada kekurangan diri, kita akan sibuk mencari kekurangan orang lain dan cuba nak memperbetulkan. Tapi kalau kita betul-betul duduk bermuhasabah, berfikiran bahawasanya kita ni ada buat salah dan kita kaji kesalahan kita. Apa salah aku hari ni? Contohnya, siapa yang kat sini ada yang daripada sekarang ni dah pukul 10 malam kan? Daripada pagi bangun subuh tadi, kan fikirkan. Tadi pukul 6 ada buat salah tak? Pukul 7 pagi ada buat salah tak? Pukul 8 pagi ada buat salah tak? Cari apa salah aku buat? Apa salah aku buat? Kalau ada salah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Saya ada baca satu kitab, ada perbincangan tentang sejarah para ulama. Ada satu ulama ni saya tak tahu, saya lupa nama dia siapa. Dia katakan ada satu masa tu di mana orang-orang duduk, orang-orang soleh duduk, dia suka pakai baju putih, pakaian putih. Okey. Kenapa? Sebab dia pakai baju putih tu, kemudian dia akan bawa dakwat hitam. Dakwat hitam. Setiap kali dia melakukan kesalahan, dia akan tulis dekat baju dia. Maknanya baju dia ni dia akan tulis, okey, hari ni aku mengumpat. Hari ni aku ada bercakap buruk, aku ada sangka buruk dengan Tuhan dan sebagainya. Dia akan tulis dekat baju dia. Okey. Bila dia dah tulis, bila malam balik sebelum dia tidur, dia akan buka baju dan dia akan angkat, dia akan tengok apa dia buat, dan setiap satu salah tu dia akan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, ni kira superb lah. Tapi saya tak galakkan semua untuk tulis kat baju lah. Sekarang semua ada handphone kan, tulis kat handphone lah, ada notes. Tulis lah. Dah buat salah, tulis. Dah buat salah, tulis. Balik sebelum nak tidur, kan tengok satu-satu. Okay, this is what I did today. Ni salah, istighfar, baca doa, tidur. Besok, continue. Start a new journey. Yang penting kita habiskan masa bermuhasabah tentang diri kita daripada kita bermuhasabah tentang orang lain. Jadi ini cara-cara untuk kita dapat menghindari ghibah. Ghibah. Jadi kita tahu betapa buruknya amalan ghibah ni. Kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada perkara ini. Wallahu taala alam bissawab. Okey. Ada apa-apa soalan nak ditanya tak tentang ni? Jadi hari ni nampak macam ringkas saja satu ayat macam gitu straight. Fokus kepada perbincangan yang ni. Kalau ada apa-apa nak tanya dipersilakan, tapi saya ada satu soalan kat sini. Saya juga minta kalau boleh semua dapat dapat berikan pengajaran apa yang kita ambil pengajaran daripada malam ini, boleh dituliskan dekat chat. Jadi semua boleh dapat manfaatlah dalam perbincangan kita seperti biasalah. Okey. Saya ada soalan kat sini tentang topik pada minggu lepas. Setahu saya kita boleh menggunakan anjing untuk membuat buruan. Jadi metang yang telah diterkam oleh anjing buruan, adakah ia dinamakan bangkai juga? Okey. Okey, ini tentang isu binatang buruan. Kalau kita dalam berburu, saya ni tak pernah berburu lah. Jadi saya tak ada pengalaman. Cuma binatang buruan itu dibolehkan untuk kita, kalau kata ada anjing ni, kita bawa anjing untuk dia cari binatang-binatang untuk kita makan lah kan. Okey, kalau misal kata contoh, kita ni menggunakan tombak ataupun kita menggunakan binatang buruan untuk menangkap binatang tersebut. Bila kita dah aim dan dah dapat, bila binatang itu rebah, maka kita perlu sembelih binatang itu sebelum kita makan. Maknanya sembelih lah. Okay. Sembelih, bismillahirrahmanirrahim, sembelih, dan dagingnya adalah halal untuk kita makan. Tapi kalau misal kata contoh, kita pasang tombak ke, kita tembak ke dan sebagainya, kan kemudian sebelum kita sempat untuk kita sembelih, binatang tu dah mati. Binatang tu dah mati, maknanya dah flat. Mungkin kalau kata diterkam binatang tu, dia dah memang mati, daging dia pun dah koyak-koyak dan sebagainya, itu tak dibolehkan lah. Itu dikira sebagai bangkai. Tapi kalau misal kata kita contoh gunakan tombak ataupun gunakan tembak ke atau gunakan binatang buruan, kemudian bila dah ditangkap, kita terus pergi ke sana, kalau dia masih dalam keadaan bernafas, bernyawa, masih dia tak dapat bergerak, kita perlu sembelihnya, kemudian dagingnya sah untuk kita gunakan. Okey? Wallahu ta'ala alam bissawab. Okey. Itu jawapan saya berkenaan dengan soalan ini tentang topik minggu lepas.
Okey. Okey, ada mungkin siapa-siapa yang ada dekat sini boleh kongsikan pengajaran kita pada malam ini, apa yang kita belajar. Ada? Boleh? Ada kat sini, ada few person I know, apa, Kak Norima, Brother Nur Muhammad Alif, Sis Rina, Sis Juliana, Sis Julie, Brother Izan, yes, Sis Ain, Sis Ania Anwar, Adam, terima kasih semua kerana sudi hadir. Okey. Okey. Allah kaitkan mengumpat kita dengan kita memakan mayat saudara sendiri. Okey. Thank you. Okey, ada soalan ni. What are the first few steps to be more husnuzon? What are the first few steps to be more husnuzon? Okey. Husnuzon ni satu perkara yang secara generalnya adalah satu perkara yang perlu kita usahakan untuk kita ada, tapi bukan perkara yang mudah lah. Jadi bila kita nampak perbincangan kita pada malam ni, kita nampak bukan senang sebenarnya nak hilang umpatan sebab kalau kita kata ribah ni, dia satu perkara yang kalau kita dah masuk dalam that conversation kan, dia macam syok kan dengan cerita seorang. Cerita pasal artis ke, artis buat gini, artis buat gitu, kita macam syok kan bila dengar. Jadi dia bukan perkara yang mudah untuk kita nak, bukan saya katakan saya ni tak pernah mengumpat, tak kan. Kita semua sedang struggle untuk memastikan kita tak buat benda ni. Okay? Jadi one of the first few things yang kita boleh buat ialah kita memperbanyakkan lidah kita ni, memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak istighfar, banyak taubat, banyak baca Quran dan sebagainya. Yang ini yang mana kita bila ada this sense of kita ni banyak hubungan kita dengan Quran, kita akan kurang fokus kepada perkara-perkara yang lain. Dan itu adalah harapan saya jugalah apabila saya buat pengajian Al-Quran. Kita sekarang nak go one step further. Not just we want to recite Quran, tapi we want to understand the meaning of the Quran. The meaning of the ayat, the meaning of the verses yang kita baca. Jadi bila kita faham, kita akan lebih peka. Kita tak akan peka kalau kita tak tahu apa maksud dia. Kalau kita just baca, kita tak faham apa maksud dia, kan? So kita rasa macam ni. Saya tak tahu macam mana yang lain yang ada dekat sini. Kita tahu mengumpat tu salah. Daripada dulu kita tahu salah. Tapi bila kita belajar malam ni, ada perbezaan tak tentang pemahaman kita tentang betapa seriusnya mengumpat ni? Kita rasa macam mengumpat tu macam benda dah normal kan, berlaku dekat masyarakat kita kan. Sampaikan ada cerita melodi, ada surat khabar, ada khas cerita pasal cerita-cerita rumors dan sebagainya kan. Tapi bila kita baca ni, kita rasa macam benda ni bukan main-main lah. Kalau lah benda tu benda main-main, kenapa Allah fokuskan satu ayat, fokus cerita pasal mengumpat ni? Jadi benda tu serius kan. Jadi itu sebagai permulaan. Jadi semua itu macam mana kita nak husnuzon. Kemudian kita boleh cuba lihat daripada kalau tak silap saya dalam kitab Ihya, Imam Ghazali ada kata kita perlu melihat orang tu lebih baik daripada kita. Orang tu lebih banyak pahala daripada kita. Kita ni lebih banyak buat dosa daripada orang tersebut. Kita selalu menunjukkan yang kita ni lebih daripada sudut amalan kan. Kita ni selalu yang ke belakang. Kita selalu lambat. Walaupun orang tu mungkin kita tak kenal ke apa, cakap orang ni mungkin dia amalan dia lebih tinggi daripada kita yang kita tak tahu. Jadi kita akan usaha untuk jadi kita berusaha untuk beramal lebih. Okey. Tapi kalau dari sudut harta, kita perlu lihat orang yang di bawah kita. Bila kita ada harta, kan, alhamdulillah kita syukur, tapi lihat kepada orang yang di bawah mungkin tak dapat makan, tak dapat minum, dalam keadaan sakit yang tak dapat nikmat yang kita ada. Jadi dari sudut amalan kita lihat orang yang lebih atas daripada kita, tapi dari sudut harta kita lihat orang yang lebih bawah daripada kita. Jadi bila kita selalu fokus kepada orang lebih baik,
kita akan hilang daripada sangkaan yang kita ni lebih baik daripada orang. Wujud ni kena makan. Okay, thank you that question. Kemudian menyiasat terlebih dahulu apabila menerima suatu berita sebelum menghakimi seorang atau suatu pihak. Yes. Kalau dalam surah Al-Hujurat sini baca, kita fokus ayat 12 kan, tapi ayat 11 dia ceritakan tentang siasat berita. Siasat berita. Itu pun important juga. Bila kita dapat satu news, kita kena check the source. Inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Check the source. Betul ke awak cakap? Awak dapat dari mana ni? Mana sumbernya, apa dan sebagainya. Kemudian baru kita boleh nilai. Sebab tu kita hidup dekat dalam masyarakat Instagram ataupun masyarakat Facebook ni, kita bila baca news, kita cuma baca dia punya subtitle, bold dia. Lepas tu orang dah maki hamun, betul tak? Dan itu problem dia. Okay? Kita tak belajar the full story of the cause, dan kemudian kita kata, oh ini tak betul lah. Contohnya baru-baru ni ada kes orang kena tangkap masuk mahkamah sebab tak pakai mask kan. Where's the badge punya case kan. Kita kata, oh dia tak betul lah, tak apa-apa dan sebagainya. But kalau saya tanya, kita ni tahu isu tu macam mana. Kita tengok video tu for 1 minute, 2 minutes. Kita tengok bold statement daripada artikel berita, that's it kan. Ada tak kita buka, baca surat khabar, baca the whole state, the whole thing kan, surat khabar ni cakap apa, surat khabar ni cakap apa. Kita dah tak ada masa nak buat macam itu. Tapi kita dah buat banyak rumusan daripada perkara yang berlaku. So that is our current problems lah in this world lah. Lagi-lagi dunia social media, kita nak cepat, kita nak news banyak dan sebagainya. Tapi tak ada bahan bukti yang kukuh. Different words being used for dosa in Arabic language. I did taught this in other classes. Dia ada bilang, ada perbezaan. Ada khati'ah, ada sayi'ah, ada ism, ada al-jurm, ada junah dan sebagainya. So each ada different level. Okay? Each ada different level of dosa. That's why bahasa Al-Quran ni memang superb, memang luar biasa bahasa dia. And each word digunakan dekat tempat yang sesuai. Jangan ada buruk sangka, so tak akan terjebak pada stage mengumpat. Yes, first kali buruk sangka dan akhirnya akan mengumpat. Riba itu satu buatan jijik. Yes. Saya ada soalan, kalau seperti contoh kita sedang stres dengan seorang tempat kerja, jadi kadang-kadang tu kita perlu nak komplain dengan seorang, contohnya dengan suami, adakah itu juga mengumpat? Okay. Kita bila contoh ada isu, okay, dia mengumpat ni bukan kita katakan, kalau contoh jiran kita ada violence dekat dalam rumah. Okay. Contoh kita dapat tahu dalam jiran kita ni ada kes suami pukul isteri ke ataupun mak pukul anak ke dan sebagainya kan. Kemudian kita cakap, bang tengok bang ni apalah dia ni. Itu bukan istilahnya mengumpat, itu istilahnya kita perlu kasih bantuan. Dan kasih bantuan tu perlu, dia satu kewajipan. Itu bukan umpatan. Okey. Bila kita bilang dengan niat untuk nak berubah keadaan, and it's important. Okey. Kalau misalnya contoh kita stres dekat tempat kerja, ya, dan kita perlukan someone to talk to untuk dapatkan solusi bagaimana nak menangani stres tersebut, is important. Is important. Lagi-lagi kalau misalnya kita stres, kita diam. Kita stres, kita diam. Lama-lama akan ada isu tentang kita mental health. Dan kita tak pernah share dengan orang. Niat share kita tu bukan untuk nak memburukkan keadaan, tapi untuk memperbaiki keadaan. Sama ada memperbaiki keadaan diri kita, kesihatan mental kita, ataupun memperbaiki keadaan kat tempat kerja. Mungkin bila kita share, dengan niat yang mana mungkin suami kita atau isteri kita kasih solusi. Okay, kalau you stress macam gini, bos macam gini, why don't you do like this? Mungkin dia akan jadi better sebagainya. You know, that is a discussion and it's okay for that. Tapi you just blindly share the weakness of people. Then you don't want any you don't want something to get out of with ataupun something good happen after that. That is called riba lah, mengumpat lah. Tapi kalau kita cakap dengan niat ada kebaikan yang berlaku, it's okay. Ada satu hadis yang pernah diceritakan, ada seorang perempuan, dia datang kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada 2 lelaki datang masuk Minang.
Ada dua lelaki datang sembahyang. Satu fulan, hari itu fulan. Kemudian Nabi cakap, fulan yang ni dia melakukan kesilapan, dia ni macam apa dia ni ada kekurangan dia lah, Nabi kata. Dia ni ada kekurangan, dia suka pukul perempuan, istilahnya macam itu kalau tak silap saya. Dia ni macam ni. Itu bukan buka aib, tapi untuk bagi tahu kepada wanita tersebut, dalam kes nak mengahwini seseorang, kita perlu kenal siapa yang kita kahwin tu. And is better for you to know who are you dealing with daripada awak terjerumus dalam kancah kerosakan ataupun kehancuran pada masa kemudian. And it's okay for you to share dengan niat untuk ada perubahan selepas itu. Okay. To-do list of sins that we have for the day. Allah improve ourselves. Okay. Yeah, it's hard for us to do lah. Even myself pun saya rasa saya tak berkesempatan untuk buat lah. Tapi kalau kita dapat buat, memang subhanallah. InsyaAllah Allah mudahkan urusan kita. Okay. I think last question dekat sini. If there is a relative of ours make use of another person which is an elderly, and we know that it is wrong, but we can't talk to her due to respect, but we share with our husband or mother, is that considered mumpat also? Okay. Dan isu family ni memang I think agak sensitif, dan benda tu biasa berlaku kan dalam ahli keluarga. Kita ada isu dan kita tak boleh nak buat apa-apa sebab dia orang tua, dia orang yang kita perlu respect lah kan. Okay, dia kira kalau tadi point yang saya bagikan tu, kalau misal kata ada perkara yang perlu kita ubah kan, ubahnya perlu bil hikmah, dengan hikmah, kebijaksanaan. Hikmah ni berbeza daripada sudut keluarga masing-masing. Cara saya berbeza, cara awak berbeza. Awak lebih kenal siapa ibu awak, siapa ayah awak, siapa mertua awak, kan saya tak kenal. Saya boleh kasih general punya answer. Okay? Tapi how you interact with your close family, close relative is different. Okay, berbeza. Jadi kalau misal kata contoh ada isu apa yang berlaku dekat dalam rumah tangga tu ataupun dengan ahli keluarga yang lebih dewasa, lebih tua yang melakukan satu kesalahan, kesilapan dan sebagainya, bila awak nak ubah cara tu. Nak ubah cara itu, maka ubah dengan hikmah, kebijaksanaan. Macam mana saya perlu serahkan kepada awak lah sebagai ahli keluarga. Tapi kalau misal kata kita share just for a record of just want to share, macam buat kelakar ke kan, macam buat kelakar, macam ada orang istilah macam nak sindir-sindir sindir-sindir ke dan sebagainya. Yalah macam mak engkau tu lah, macam bapak engkau tu lah, macam gitu kan. Sindiran tu, itu dia tak digalakkan untuk kita lakukan. Tapi kalau misal kata ada nampak keburukan orang, dan kita secara ikhlas nak ubah keburukan tersebut, maka kita boleh lakukan dengan hikmah, kebijaksanaan. Okay? Tapi kita, kalau misalkan kata contoh, Ustaz, dia ni dah berumur lah, dia dah tak nak dengar cakap kita cakap macam mana pun, dia tak akan nak berubah dah. Okay? Apa yang kita boleh buat? Kita doa pada Allah. Sebab isu berubah tak berubah ni adalah isu hati. Isu ikhlas seseorang tu ada isu hati. Kalau kita betul ikhlas nak dia berubah, kita minta pada Allah untuk Allah bukakan pintu hidayah kepada dia. Semoga satu hari dia akan bertaubat dan kembali tidak melakukan kesalahan dan juga kesilapan. Itu adalah ikhlas kita nak merubah keadaan. Ada masa kita tak perlu ubah keadaan dengan kita bercakap ataupun kita sampaikan direct pada dia. Mungkin kita sampaikan pada orang, orang sampaikan pada dia, atau mungkin kita angkat tangan doa pada Allah, Allah yang akan ubah hati dia. Okay? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya minta maaf kalau ada kekurangan dan juga kesilapan daripada perbincangan kita pada malam ini. Saya mendoakan agar ada banyak manfaat lah yang kita raih daripada sesi kita yang ringkas ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Minggu hadapan kalau ikut pada 4 minggu adalah minggu yang terakhir. Jadi insyaAllah kita akan jumpa pada minggu depan, dan maklumat lanjut tentang kelas-kelas yang akan datang saya akan maklumkan menerusi email insyaAllah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya ucapkan terima kasih. Kita boleh tutup dengan tasbih kafarah dan juga surat al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.